Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, iaitu saya, Muhammad Fakrul Azam bin Muhammad Razmi, dan juga dua orang rakan saya, iaitu Muhammad Hakimi bin Johar dan juga Muhammad Azif Aiman bin Azlan, ingin menceritakan subjek usul fiqh bertajuk nasakh. Jadi, kumpulan kami akan menceritakan tentang bahagian-bahagian nasakh. Nasakh terbahagi kepada 3, iaitu nasakh dengan hukum ringan, yang kedua nasakh dengan hukum yang sama, dan juga yang ketiga nasakh dengan hukum yang berat. Yang pertama, nasakh dengan badal yang sama. Ianya menceritakan tentang pengalihan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pada ketika zaman Nabi SAW ketika di Mekah, beliau dan juga kaum muslimin menghadap kiblat ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan solat. Masjidil Haram pada ketika itu dipenuhi dengan pelbagai macam berhala yang jumlahnya lebih 309 jenis. Berhala-berhala ini sentiasa disembah oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tetap menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Setelah Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah SWT supaya kiblat digalihkan, maka doanya telah tertunai. Jadi, kiblat telah ditukar daripada Masjidil Aqsa ke Tanah Haram, iaitu Masjidil Haram. Ia telah tertulis di dalam kitab suci, iaitu Al-Quran Al-Karim, di surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau mengadah ke langit, maka kami benarkan engkau menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke arah Kaabah itu adalah benar dari Tuhan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali lalai apa yang mereka lakukan. Assalamualaikum. Bagi bahagian saya pula, saya akan menerangkan tentang nasakh yang lebih ringan, iaitu dalam bahasa Arabnya wan nasakh ya badalu akhaf, iaitu bermaksud nasakh berganti dengan lebih ringan. Dalam bahasa Arabnya, ayat dalam bahasa Arab iaitu kana sakhal iddata khawalan kamilan bil iddati arba'ati ashhari wal ashrati ayyam. Apa yang kita boleh kaji dengan tajuk itu iaitu keringanan, iaitu Allah SWT telah memberikan keringanan kepada seluruh umat Islam. Okey, kita boleh rujuk dalam Al-Quran, iaitu Allah dia telah menurunkan dua ayat, iaitu dalam satu surah, iaitu surah Al-Baqarah dalam ayat 183 dan juga 187. Kita boleh rujuk dan tengok pada ayat 183 yang bermaksud sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Maksud di sini, sebelum ayat 187 surah Al-Baqarah ini diturunkan, umat Islam pada masa itu diharamkan untuk makan, minum dan juga bersetubuh jika mereka tidur selepas mendirikan solat Isyak. Lalu Allah telah ada menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 sebagaimana keringanan kepada umat Islam. Di sini kita boleh tengok pada surah Al-Baqarah ayat 187, dihalalkan kepada kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. So dekat sini kita boleh tengok
Allah telah ringankan lagi beban masyarakat Islam dengan dihalalkan untuk bercampur dengan isteri-isteri kamu pada bulan puasa. Jika tidak, kita tidak boleh bersama dengan isteri-isteri kita pada malam puasa. Jadi kita kena berpisah dan tidak boleh bersama pada malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakimi. Saya akan membentangkan tajuk Nasah bibadal asqal. Nasah dengan pengganti yang lebih berat. Li'annahu qad takun maslahah fi tarsyil hukumul asyaddu ba'du hukumul akhaf. Ada padanya telah wujud satu masalah dalam menetapkan hukum berat, kemudian hukum yang lebih ringan. Misal, nasah pengharaman arak. Pengharaman arak ada 3 peringkat. Peringkat pertama disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini menerangkan bahawa arak dan judi ada manfaat dan keburukannya, tapi keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian, pada peringkat kedua, arak telah dilarang untuk diminum sebelum masuknya waktu solat, seperti mana yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Kerana apa? Kerana khawatir bacaan dalam solat kita tidak sempurna dan rukun solat kita pun tidak sempurna. Akhir sekali, arak terus diharamkan seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan solat. Maka tidakkah kamu berhenti? Sebenarnya, arak ini adalah permainan syaitan saja untuk kita bermusuh antara orang lain serta menghalang kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.